Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan teruskan lagi sesi pengajaran di dalam modul komputer Added Drafting 2D. Tajuk pada kali ini adalah unjuran ortografi. Berikut adalah objektif yang terdapat di dalam slide pada kali ini. Objektif yang pertama adalah menerangkan pengenalan prinsip konsep unjuran ortografik. Yang kedua, pengenalan unjuran sudut pertama dan ketiga. Yang ketiga, menyatakan perbezaan sudut unjuran pertama dan ketiga. Yang keempat, kedudukan pandangan dari unjuran sudut pertama dan ketiga. Dan yang kelima, konsep mudah memahami unjuran sudut pertama dan ketiga. Apa yang para pelajar faham mengenai lukisan unjuran ortografik? Lukisan yang terhasil daripada lukisan unjuran ortografik adalah lukisan secara 2D kerana objek yang dilukis adalah dengan kaedah menghasilkan dua dimensi, iaitu dengan ukuran lebar dan tinggi dan panjang dan tinggi sesuatu objek. Perkataan unjuran untuk menggambarkan kaedah lukisan itu dibina. Orto bermaksud tepat, grafik bermaksud lukisan ataupun gambar raja. Secara keseluruhannya, lukisan unjuran ortografik adalah satu kaedah yang menghasilkan bentuk objek dengan tepat dalam dua atau lebih pandangan di atas sata-sata yang bersudut tepat antara satu sama lain. Okey, cuba perhatikan objek yang di tangan saya ni. Okey, apa yang saya katakan tadi berkenaan dengan dua dimensi. Sekiranya kita memandang daripada pandangan hadapan, kita cuma akan nampak dimensi tinggi dan panjang. Dan sekiranya kita pandang daripada bahagian atas ataupun pelan, kita cuma akan nampak dimensi lebar dan panjang. Manakala sekiranya kita pandang secara sisi, kita cuma akan nampak dua ukuran sahaja, iaitu tinggi dan lebar. Berikut adalah prinsip unjuran yang terdapat di dalam lukisan kejuruteraan. Yang pertama adalah prinsip unjuran berpusat. Yang kedua adalah prinsip unjuran selari. Prinsip unjuran berpusat adalah arah pandangan berpunca dari satu titik dan sata unjuran diletakkan antara punca pandangan dengan objek. Persilangan antara garisan unjuran dengan sata unjuran menghasilkan satu pandangan yang dinamakan pandangan perspektif. Unjuran selari. Punca pandangan bermula dari kedudukan infiniti supaya garisan unjuran adalah garisan selari. Oleh itu, permukaan yang selari dengan sata unjuran akan menghasilkan pandangan sebenar pada sata itu. Ini adalah prinsip asas unjuran ortografik. Konsep unjuran ortografik. Terdapat tiga kaedah yang digunakan di dalam konsep unjuran ortografik, iaitu pandangan atas, pandangan hadapan dan pandangan sisi. Okey, seterusnya pengenalan mengenai unjuran sudut pertama dan unjuran sudut ketiga. Apa itu unjuran sudut pertama? Unjuran sudut pertama merupakan unjuran terawal dan tertua di dalam lukisan kejuruteraan. Ia juga dikenali sebagai unjuran piawai tradisi British dan Eropah. Manakala unjuran sudut ketiga adalah dikenali sebagai unjuran Amerika. Penggunaannya adalah meluas di serata dunia kerana lebih mudah difahami. Berikut adalah kedudukan darjah sukuan. Terdapat dua sata yang perlu difahami, iaitu sata mengufuk dan sata menegak. Melalui daripada persilangan sata tersebut menghasilkan 4 sukuan, iaitu sukuan pertama, kedua, ketiga dan keempat. Daripada sukuan yang terhasil,
terdapat sudut satah berdasarkan daripada pembahagian sukuan tersebut. Di dalam sukuan pertama bermula daripada 0 darjah sehingga 90 darjah, manakala sukuan kedua bermula daripada 90 darjah hingga 180 darjah, sukuan ketiga 180 hingga 270 darjah, dan sukuan keempat bermula 270 darjah sehingga 360 darjah. Berikut adalah perbezaan simbol unjuran sudut pertama dan simbol unjuran sudut ketiga. Cuba perhatikan pada paparan slide. Bentuk trapezium berada di hadapan dan bulatan berada di belakang bagi unjuran sudut pertama, manakala bulatan berada di hadapan dan simbol trapezium berada di belakang bagi simbol unjuran sudut ketiga. Bagaimana kita hendak memahami kedudukan pandangan unjuran sudut pertama dan unjuran sudut ketiga? Cuba perhatikan pada contoh objek yang terdapat di paparan slide. Boleh anda bayangkan apakah perbezaan di antara kedua-dua simbol unjuran tersebut? Cuba perhatikan dan dapatkan idea. Apakah bezanya? Berikut adalah keratan rentas bagi pandangan sudut pertama dan juga pandangan sudut ketiga. Bagaimana kita hendak memahami konsep unjuran sudut pertama dan sudut ketiga? Cuba bayangkan. Bagi unjuran sudut pertama, menggunakan konsep bayang-bayang objek dari lampu suluh. Bagi unjuran sudut pertama, sekiranya kita meletakkan cahaya lampu suluh di hadapan objek, pandangan hadapan akan terhasil di belakang objek. Dia adalah berbentuk bayang-bayang daripada suluhan lampu suluh. Seterusnya, bagi unjuran sudut ketiga pula, cuba bayangkan konsep bayang-bayang objek yang dilihat pada cermin kaca. Pandangan tersebut akan terpapar di hadapan kita, seolah-olah kita memandang cermin. Di paparan slide juga menunjukkan contoh seterusnya, bagaimana kaedah pandangan secara atas, hadapan dan sisi. Melalui pandangan atas, objek akan terhasil pada bahagian bawah, manakala bahagian pandangan sisi akan terhasil di belakang objek, dan pandangan hadapan akan terhasil di belakang objek. Seterusnya adalah contoh lain bagi unjuran sudut pertama. Berikut adalah contoh bagi simbol unjuran sudut ketiga. Pandangan akan terhasil kaedah pantulan berada di hadapan mata kita. Okey, sama juga. Ini adalah satu lagi contoh unjuran sudut ketiga untuk objek melalui pandangan atas, pandangan hadapan dan pandangan sisi. Apa yang kita perhatikan melalui pandangan atas? Walaupun terdapat permukaan condong pada objek, apabila garisan yang dilukis menggunakan ujian ortografik, kita tidak akan dapat mengenal pasti kedudukan rupa sebenar dia.
adakah dia permukaan yang condong ataupun rata. Melalui pandangan hadapan, kita akan perolehi pandangan tersebut adalah condong. Berdasarkan daripada gambar rajah lukisan tersebut, kita perlu membayangkan objek sebenar. Bagaimana gabungan ketiga-tiga pandangan, iaitu pandangan atas, hadapan dan sisi, membentuk objek yang sebenar seperti di atas. Okey, ini adalah kaedah melukis unjuran sudut ketiga. Cuba perhatikan dan faham. Okey, berikut adalah contoh seterusnya bagi unjuran sudut ketiga. Pandangan hadapan diunjur ke hadapan, pandangan pelan diunjur ke atas, dan pandangan sisi diunjur ke sisi sebelah kanan. Berikut adalah kaedah melukis pelan sudut unjuran ketiga dan sudut unjuran pertama. Cuba bayangkan bagi unjuran sudut ketiga berbentuk L, manakala unjuran sudut pertama adalah L terbalik. Berikut adalah sesi perkongsian video yang diperolehi daripada sumber YouTube. Semoga ia dapat meningkatkan lagi kefahaman para pelajar. Selamat menonton. Okey, hari ini kita akan masuk topik baru. Kita akan masuk topik baru yang dinamakan unjuran ortografik. Unjuran ortografik. Okey, muka surat 147. Okey, yang pertama sekali kamu kena tahu konsep dia. Apa dia unjuran ortografik? Rasanya kamu dah belajar lah kan? Dulu Kemara Hidup ada belajar kan? Kemara Hidup. Pandangan unjuran ortografik adalah pandangan unjuran daripada pandangan. Ada 3 pandangan. Kita ada pada pandangan atas, hadapan dan sisi. Diberi pada satu objek, kamu kena lukis macam mana arah, macam mana rupanya dari pandangan atas, macam mana rupanya dari pandangan hadapan, dan macam mana rupanya dari pandangan sisi. Okey, pandangan atas juga dikenali sebagai pandangan pelan. Okay, selalu kamu dengar tak pelan rumah kan? Pandangan pelan rumah itu adalah pandangan dari unjuran rumah itu daripada pandangan atas. Sebab dia panggil pelan rumah. Tengok dari atas. Boleh? Okey. Itu je lah. Okey lah. Habis dah. Okey. Dalam unjuran ortografik kita ada dua apa namanya? Dua unjuran. Okey, kita ada 2 unjuran standard. Yang pertama adalah unjuran sudut pertama dan yang kedua adalah unjuran sudut ketiga. Pertama dan ketiga. Kedua tak ada, keempat tak ada, kelima tak ada. Dia ada 1 dan 3, unjuran sudut. Apa dia? Unjuran sudut pertama. Apa dia unjuran sudut ketiga? Okey. Yang membezakan ini. Ini yang pertama, ini yang ketiga. Unjuran sudut yang pertama dan unjuran sudut
3. Bagi unjuran sudut pertama, kita ada paksi. Okey, rajah kamu. Ini adalah pandangan sisi. Ini adalah pandangan hadapan. Dan ini adalah pandangan pelan. Okey, sini sudut berapa? Sudut 45 darjah. Okey, saya tak lukis objeknya, kan? Tapi kedudukannya macam itulah. Okey, bagi unjuran sudut ketiga, 40 darjahnya di sini, pandangan pelannya betul di atas. Sini pandangan hadapan dan sini pandangan sisi. Ini pelan, hadapan dan sisi. Okey. Apa beza dia? Apa beza dia? Kedudukan pelan. Ini betul lah pelan kat atas lah kan. Cuma yang pertama itu pelannya kat bawah. Sebab apa ada? Sebab apa ada pelan pertama, unjuran sudut pertama dan unjuran sudut ketiga ni? Apa dia punya ni nya? Dia ada macam mana nak cerita? Sana. Saya tengah ajar ni. Semua cerita itulah. Okey, tapi biasanya kita akan gunakan unjuran sudut per 3. Unjuran sudut yang ke 3, bukan per 3. Okey, kita akan buat yang ini. Apa-apa kita yang buat yang inilah. Yang ini untuk kamu punya pengetahuan sahaja. Boleh? Okey, simbol dia, simbol simbol unjuran per sudut pertama adalah bulat. Kopi tu. Bulatnya di belakang. Faham? Bulatnya di belakang. Unjuran sudut ketiga, bulatnya di depan. Kopi tu. Ni dari belakang, ni dari depan. Boleh? Ini tak cantik, ini cantiknya. Ni ada dalam buku kamu tu. Tu simbolnya, nampak? Ni lukisan yang sebenar. Boleh? Habislah. Kamu itu tahu dulu konsepnya. Okey, nanti baru kita akan Okey, slot pada kali ini telah sampai ke penghujungnya dan sekarang ni adalah sesi uji minda. Menyatakan perbezaan di antara simbol unjuran sudut pertama dan unjuran sudut ketiga. Yang kedua, nyatakan 3 konsep unjuran pandangan ortografi. Soalan yang ketiga, apakah kaedah mudah memahami pandangan yang terhasil daripada pandangan sudut pertama dan sudut ketiga? Selamat menjawab. Sekian sahaja sesi pembelajaran pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.